Dia ambil balik sejadah dia, dia hampar seorang-seorang. Yang ni nak buat lagi pada bekas sejadah dia. Dia tarik lagi sejadah, orang tu dah pijat sejadah, dia tarik, dia hampar lagi. Bayangkan suasana kekalutan, saya duduk tengah-tengah masa tu. Sudah, subhanallah, macam mana ni nak semayang, imam dah start ni. Dua orang ni duduk gaduh. Ini tuan sejadah tak nak bagi, yang ni bertahan. Macam ni ha. Saya nak cerita satu kisah. Kalau kalian boleh sudi nak dengar. Masa saya, sebab saya tu kan kali pertama pergi Mekah, pergi Madinah kan. Masa tu saya nak pergi ambil wuduk. Saya ingat masa tu nak pergi ambil wuduk kan. Lepas tu Masya Allah muslimin muslimat sekalian, wuduk kan jauh. Mula-mula masa tu tengah buat tawaf. Lepas tu lepas tawaf tu wuduk saya batal. Kita bila dah dekat dengan solat, bila kita keluar masa tu nak keluar ambil wuduk nak pergi tandas tuan-puan sekalian, perjalanan tu jauh sangat tuan-puan sekalian, jauh. Jadi memang kita dah tahu dah, bila dah keluar waktu solat dah dekat, memang kita dah tak boleh nak masuk dah ke Masjidil Haram. Sebab dah penuh tuan-puan sekalian, dah tak boleh masuk, dah penuh. Jadi saya ni lepas ambil wuduk, saya dah tahu kena semayang solat di luar Masjidil Haram. Maksudnya di beranda tu lah, di koridor. Bila nak solat di koridor, depan-depan pun dah penuh, kita dah belakang. Bila belakang, Masya Allah, masa tu lah kita boleh lihat suasana orang-orang yang luar negara. Situlah juga ada pengemis duduk, situlah juga ada macam-macam tuan-puan sekalian. Masya Allah. Lepas tu Masya Allah, subhanallah muslimin muslimat sekalian, saya nak solat ni. Saya nak solat kan. Orang dah start dah ni nak solat. Allahu Akbar, nak solat kan. Kiri saya ni macam saya rasa mungkin orang Pakistan. Mungkin orang Pakistan. Muka-muka macam orang Arab macam tu kan. Mungkin orang Pakistan. Sebelah sini pula saya tak ingat orang mana. Tapi dia memang tak faham bahasa Inggeris, tak faham. Bahasa Melayu lagi tak faham lah. Bahasa Arab tak faham. Saya tak ingat dia bangsa apa. Saya tak ingat. Tapi saya duduk tengah-tengah. Dua orang ni dia bergaduh. Saya duduk tengah-tengah, dua orang ni bergaduh. Tahu tak dia bergaduh pasal apa? Masya Allah. Tahu dia bergaduh pasal apa? Bila kita solat dekat luar koridor ni tuan-puan sekalian, di luar daripada Masjidil Haram, dekat luar koridor ni, kira kita semayang jemaah jugalah. Yang sebelah sini ni, tak silap saya dia Pakistan, dia ada sejadah. Dia ada sejadah. Sejadah yang besar. Sejadah penuh. Bukan sejadah kepala saya, sejadah penuh. Lepas tu, yang duduk sebelah saya duduk tengah ni, yang duduk sebelah sini, dia ambil sejadah ini, dia lentangkan untuk kami bertiga. Faham ya? Dia gaduh. Dia ambil sejadah ni, dia pun lentangkan ni untuk kami bertiga. Sebab bila solat di luar ni memang agak kotor sebab laluan orang. Lepas tu saya tak bawa sejadah. Jadi tak apa sebenarnya walaupun kotor, yang penting tak najis. Jadi yang sebelah kiri saya ni sebenarnya dia nak suruh share sejadah tu. Faham ya? Nak share sejadah. Jadi daripada memanjang macam ni, dia buat melentang supaya kami tiga-tiga sujud atas sejadah. Tapi yang ni tak nak. Dia ambil balik sejadah dia, dia hampar seorang-seorang. Yang ni nak buat lagi pada bekas sejadah dia. Dia tarik lagi sejadah, orang tu dah pijat sejadah, dia tarik, dia hampar lagi. Bayangkan suasana kekalutan, saya duduk tengah-tengah masa tu. Sudah, subhanallah, macam mana ni nak semayang, imam dah start ni. Dua orang ni duduk gaduh. Ini tuan sejadah tak nak bagi, yang ni bertahan. Macam ni ha. Suruh kongsi tapi dua-dua bahasa tak faham. Dua-dua macam itik dengan ayam bercakap. Contoh macam tu lah. Dua-dua tak faham. Yang ni cakap, ini cakap. Saya pun tak reti macam mana nak jelaskan pada dua orang. Lepas tu tuan-puan sekalian, Masya Allah, masa tu saya sebut satu perkataan saja. Saya kata, Jannah. Yang tu je saya boleh sebut. Sebab cuba cakap bahasa Arab, dua-dua pun macam tak faham. Cakap bahasa Inggeris, dua-dua pun tak faham. Kan? Tapi saya sebut perkataan masa tu, Jannah, syurga. Yang sebelah sini bila sebut Jannah, yang sebelah ni tuan sejadah bila sebut Jannah,
Masya Allah, jannah, jannah, Masya Allah, jannah. Terus dia hampa. Terus dia hampa tiga-tiga. Masya Allah. Saya kira masa tu dengan sebut jannah, syurga, semua bahasa faham bila sebut syurga. Jannah, 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 jannah. Lepas tu kan, yang punya sejadah, Masya Allah, jannah. Dia tepuk hampa. Lepas tu solat. Lepas solat, Masya Allah, yang sebelah sini ni, yang bukan tuan sejadah yang nak hampa sama tu, nak kongsi sejadah tu tuan-puan sekalian, dia pun buat solat sunat pula kan. Yang tuan sejadah ni siap hampa penuh lagi. Jannah, jannah, jannah. Dia siap hampa penuh. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, daripada peristiwa tu kan, Masya Allah, saya belajar banyak perkara lah. Antaranya, sebenarnya syurga yang menyatukan kita semua, yang membuatkan kita tak saling membenci, yang membuatkan kita suka mendoakan kebaikan. Masya Allah, saya bagi, okey, contoh macam ni kan. Apapun orang datang mengadu kepada saya masalah, Ustazah, anak saya gini-gini Ustazah. Saya kata, puan, anak itu asbab puan untuk puan masuk syurga. Tapi Ustazah, saya rasa macam anak saya ni tak ada gaya untuk doakan saya, menyakitkan hati banyak. Kerana anak itu banyak menyakiti hati puan, lalu puan sabar dan puan terus menyayangi dia dan puan terus mendoakan kebaikan, maka itu jalan ke syurga buat puan. Ada yang mengadu, Ustazah tak tahulah bisnes, bankrupt itu ni. Semua itu jalan ke syurga bagi puan. Puan kena sabar sebab jalan ke syurga kita berbeza-beza. Tapi Allah memang nak masukkan kita semua ke syurganya. Jalan kita semua berbeza-beza. Jadi itu jalan puan. Puan kena kuat, kena sabar. Puan minta dengan Allah supaya boleh bangkit semula. Puan minta dengan Allah supaya boleh bayar hutang-hutang ni. Allah Maha Kaya, Allah Ya Ghani Ya Muni Maha Kaya. Puan ada hutang dengan bank sampai juta, bagi Allah itu sikit. Subhanallah. Ada yang datang mengadu pasal sakit ke apa, saya kata, letakkan motivasi syurga itu paling tinggi. Dan tidak ada motivasi yang lebih baik dalam hidup kita seharian melainkan syurga Allah. Maka apa jua ujian, apa jua takdir Allah, apa jua kesakitan, kesedihan, semua itu berbaloi dengan syurga Allah. Semua itu berbaloi. Sebab itu saya suka tanya puan, apa yang puan lalui 20 tahun, hidup dalam keadaan derita dengan suami, berbaloi ke tidak jika ganjarannya, balasannya ataupun imbalannya adalah syurga Allah? Semua akan jawab sama, berbaloi Ustazah. Kalau benar dapat syurga, berbaloi. Saya redha Ustazah. Saya terima. Saya redha Ustazah apa yang berlaku dalam seumur hidup saya. Ada yang datang dengan cerita, Ustazah, ibu saya selalu dera saya daripada kecil. Walaupun sekarang saya dah kahwin, dia masih lagi memaki hamun, dia masih lagi panggil saya dengan panggilan yang hina, dengan panggilan binatang. Saya tak tahu kenapa emak saya terlalu membenci saya. Ya Allah, saya kadang-kadang dengar, ya Allah, daripada kecil ia sampai sekarang, walaupun saya dah ada anak, sekarang anak-anak saya cucu yang dia paling tak suka. Saya kata, puan, sekarang Allah sedang membentangkan jalan ke syurga. Puan memilihlah untuk memaafkan ibu puan. Memang saya mungkin tak kuat. Saya mungkin tak sekuat puan. Tetapi percayalah puan, sekuat mana kita nak masuk syurga Allah, Allah lebih kuat untuk masukkan kita ke syurganya. Jadi cuma jalan kita berbeza. Saya dengan jalan saya akan berjuang di jalan saya. Walaupun orang kata, Ustazah tak penat ke Ustazah buat tu buat ni. Saya kata, saya terima ini adalah jalan yang Allah lakarkan untuk saya. Jadi saya kena sabar bila penat. Saya kena teruskan walaupun terduduk. Saya tahu ini jalan cerita kisah hidup saya. Bagaimana dengan jalan cerita kisah hidup anda semua? Anda semua ada kisah hidup masing-masing. Jangan compare kisah hidup kita dengan orang lain. Sebab semuanya berbeza. Jangan kita compare, best lah orang tu, wah seronoknya jadi dia. Kita selamanya tak akan jadi dia. Kita selamanya tak boleh compare ujian orang kepada kita. Alah, kalau ikutkan ujian kau tu tak teruk sangat, ujian aku lagi dahsyat. Tak boleh rasa kita lebih teruk daripada orang lain. Orang lain lebih teruk daripada kita mungkin jadikan motivasi. Tetapi tuan-puan, sahabat-sahabat, adik-adik, kakak-kakak, wanita-wanita, para lelaki sekalian, apa cerita hidup anda sekarang? Anda sedang ada masalah dengan siapa sekarang? Anda sedang struggle apa sekarang? Itu adalah jalan cerita hidup anda sekalian. Dan jalan cerita inilah kita akan bentangkan dan tolong berjuang di medan masing-masing. Tolong berjuang di jalan cerita masing-masing.
Dan percayalah Allah menjawab doa kita. Kita minta apa dalam Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan kerana Allah makbulkan permintaan kita, kita minta jalan yang lurus, lalu Allah memberikan kita satu jalan dan perjalanan hidup masing-masing. Walaupun jalan yang kita sedang tempuh sekarang bengkang, bengkok, jatuh, bangun, terduduk, bangun, Masya Allah. Tetapi itulah jalan yang lurus yang kita minta dengan Allah. Jalan yang lurus yang kita minta dengan Allah bukan jalan yang ditaburi dengan nikmat, bukan dengan kemudahan, kesenangan. Kerana di sana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syurga itu dipagari dengan ujian demi ujian. Kita kena melapasi satu demi satu pagar ujian, barulah kita jumpa pintu syurga. Dan neraka itu Nabi kata dipagari dengan nikmat kesenangan. Jadi tuan-puan sekalian, kalau kita sekarang dalam fasa ujian, ujian penat, ujian letih, ujian bimbang, ujian takut, ujian sakit, ujian sedih, apa jua bentuk ujian tuan-puan sekalian, itulah pagar-pagar yang perlu kita buka satu persatu untuk bertemu dengan Allah. Maka semua ini akan berakhir dengan kematian. Sekelip mata tuan-puan sekalian. Bila berlaku kematian, sekelip mata. Masya Allah. Semua itu akan berakhir. Sakit sementara, sehat sementara. Senang sementara, susah sementara. Dan kita akan berpindah ke kehidupan yang selama-lamanya. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Hari ini saya mohon maaf, saya tak baca hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini adalah kuliah special edition berkenaan dengan sebenarnya Hari Merdeka. Hari Kebangsaan yang ke-64. Memang itu dah lama. Cuma saya nak menyeru sahabat-sahabat semua. Marilah kita merdekakan diri kita daripada belenggu dunia yang mengikat kita. Ikat leher kita, ikat tangan kita sampai kita menulis sesuatu yang mengikut hawa nafsu, yang mengikat mata kita, suka memandang orang dengan pandangan mencari aib, suka melihat sesuatu yang daripada kacamata dunia. Tuan-puan sekalian, mata kita ini ada dua version. Kita melihat dengan versi dunia ataupun melihat sesuatu dengan versi akhirat. Kalau kita melihat sesuatu dengan versi dunia, Masya Allah, bila kita melihat ada seorang wanita yang seksi di hadapan mata, lalu kita melihat dengan versi dunia, mungkin tidak ada apa-apa ataupun kita melihat dengan pandangan yang jelek. Ataupun kita melihat dengan pandangan yang berbulu mata. Ya Allah, dah tua tapi pakai ketat. Tapi bila kita melihat dengan versi akhirat, apa yang berlaku pada kita ialah kita kasihan pada dia. Lalu kita doakan dia. Lalu kita teringat satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Nabi sebut, akan tiba suatu saat. Nabi bersabda, sesungguhnya ada dua golongan yang tak pernah dilihat pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah pun tak ada. Yang belum pernah aku lihat, yang belum pernah kamu lihat. Ada dua golongan manusia Nabi kata. Yang belum pernah aku lihat, yang belum pernah kamu lihat. Maksudnya, walaupun pada zaman Rasulullah, adanya orang Arab jahiliyah, walaupun sebelum Nabi SAW diutuskan, sebelum itu namanya Arab jahiliyah, pun tak ada dua golongan yang dahsyat ni. Nabi kata, ada dua golongan yang belum pernah aku lihat, yang belum pernah kamu lihat para sahabat ni. Golongan yang Nabi kata, dua golongan ini tidak mencium bau syurga. Dua golongan ini tak cium bau syurga, dua golongan ini tidak akan masuk syurga, tidak cium bau syurga. Subhanallah, Ustaz boleh carikan hadis tu ya. Dua golongan ini tidak cium bau syurga. Subhanallah. Kemudian Rasulullah menyambung, golongan yang pertama iaitu pemerintah yang memegang cemeti memukul rakyatnya dengan zalim. Kita bayangkan yang pemerintah yang zalim ni bukan semestinya pegang cemeti tu lepas tu pukul rakyat dia. Bermaksud pemerintah yang ada kuasa. Cemeti tu ibarat kuasa. Dan dia telah menzalimi rakyatnya. Bukan semestinya dengan pukulan, tapi mungkin dengan kezaliman, ketidakadilan, korupsi, kita sebut apa lagi, korupsi, kronismnya, kemudian bagaimana kekayaan dimonopoli oleh golongan yang tertentu, bagaimana kekayaan hasil bumi di bumi Allah ini, di negara yang dia jadi pemimpin, belega kekayaan sesama mereka, na'udzubillahi min zalik.
Maka siapa yang dizalimi? Fakir miskin yang sepatutnya mendapat hasil daripada kekayaan negara tersebut. Orang-orang sepatutnya dah tak ada dah sekian-sekian. Jadi ini satu contoh-contoh bentuk-bentuk. Masya Allah. Kemudian Nabi sebut yang kedua. Golongan yang kedua ialah wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Nabi sebut jelas, very clear. Wanita yang berpakaian, bukan tak pakai pakaian, berpakaian, pakai. Tetapi telanjang, tuan-puan sekalian. Berpakaian tapi telanjang. Maksudnya walaupun dia berpakaian tapi nampak bentuk badan, nampak warna kulit, ketat. Nauzubillah. Saya baca ya, ini hadis riwayat Muslim. Sinfani min ahli nari lam arhuma qaumun ma'ahum siyatu ka bakr. Okey, Nabi bersabda dua golongan dari ahli neraka yang belum kami ketahui, yang belum kita tengok. Iaitu golongan yang membawa cambuk seperti ekor lembu memukul manusia dan wanita berpakaian tapi telanjang. Mereka itu tidak akan masuk syurga, Nabi kata. La yadkhulannal jannah. Tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium baunya. Syurga itu dapat tercium daripada perjalanan sekian dan sekian. Bayangkan Nabi kata dua golongan ahli neraka. Tak cium bau syurga, tak masuk syurga. Ini sangat dahsyat. Hadis riwayat Muslim. Yang saya nak sampaikan tuan-puan sekalian, bila kita melihat ada wanita yang tidak tutup aurat dan apa yang digambarkan Rasulullah di dalam hadis tersebut, yang Rasulullah sendiri tak tengok, pada zaman Rasulullah tak ada. Berpakaian tapi telanjang. Dan hari ini golongan tersebut begitu banyak di hadapan mata kita. Pergi shopping kompleks, buka TV, buka Facebook, buka live, buka TikTok, buka IG. Betapa ramai wanita yang begitu. Dan bila kita melihat dengan kacamata akhirat, ia telah memberikan satu keinsafan dalam hati kita. Maha benarlah hadis Nabi SAW. Apa yang Rasulullah gambarkan yang berlaku memang telah berlaku pada zaman kita. Memang kita benar-benar akhir zaman. Dan apa yang kita buat adalah kasihan dia. Kita rasa sedih, kita rasa bimbangkan dia. Kita bimbang dia tergolong di kalangan yang tak akan cium bau syurga, yang akan dimasukkan ke dalam neraka, yang akan apa? Yang akan diharamkan neraka, tidak akan masuk syurga. Yang tidak akan masuk syurga dan tidak cium bau syurga. Refleksnya apa dia, tuan-puan sekalian? Doa. Doa, tuan-puan sekalian. Ya Allah, berikanlah kami hidayahmu. Ya Allah, berikanlah dia hidayah. Ya Allah, berilah dia hidayah. Ya Allah, bila dia petunjuk, Ya Allah, janganlah engkau seksa dia. Ya Allah, berilah dia petunjuk sebelum dia mati. Ya Allah, dia taubat, dia tutup aurat. Ya Allah. Subhanallah. Itu bila kita melihat dengan kacamata akhirat. Bukan dengan kita rasa kelabu mata, benci, nyampah, geram. Tak. Orang yang melihat sesuatu dengan kacamata akhirat, dia akan timbul rasa kasihan. Lalu dia doakan, tuan-puan sekalian. Dia doakan. Bukan benci saja. Bukan kutuk, bukan hina. Semalam, kita kan kadang-kadang buka FB, saya tak follow, tetapi adalah satu influencer ke ataupun produk-produk untuk jaga badan ni lah perempuan kan. Subhanallah, saya pun tak pernah tengok, tetapi bila dia lalu tu saya pun tengok. Nak kata apa, founder produk untuk bengkung, founder produk untuk kewanitaan, founder produk tuan-puan sekalian untuk kulit. Masya Allah. Dengan pakai tudung tuan-puan sekalian, pakai tudung kecil tapi ketat daripada atas sampai bawah, nampak semua lekuk-lekuk. Lepas tu yang tengok dia sampai ratus ribu, video tu saya tengok berapa ribu, oh dah 600 ribu. Dengan dia berpakaian seksi dan ada suami dia dekat sebelah, walaupun suami tak masuk sangat live. Dengan dia pakai lekuk ketat macam tu, nampak semua. Orang Islam, Masya Allah, saya tak ingat dia pakai tu, dia tak pakai tudung, dia tak pakai tudung. Dengan macam tu, orang Islam, Masya Allah, dengan sebut, Ya Allah, ada sebut-sebut nama Allah. Bila saya tengok, saya kata, Ya Allah, kesiannya, janganlah jadikan dia golongan yang disebutkan dalam hadis Nabi ni. Kesiannya, Ya Allah. Bila sebut tu kan suami saya lalu tengok apa. Saya kata, Ya Allah, dahsyatnya. Lepas tu ramai pula yang puji, seksi, lawa, cantik, cun, yang memuji-muji. Saya kata, Ya Allah, mereka memuji golongan yang Nabi sebut berpakaian tapi telanjang. Bagaimana saya melihat mentaliti rakyat dan masyarakat umat Islam kita yang masih tidak merdeka. Tak merdeka apa tuan-puan sekalian? Daripada belenggu dunia. Mereka melihat semua itu dari kacamata dunia sahaja.
bahawasanya itulah kebahagiaan bila dapat body seksi, montok macam tu. Itulah hakikat bahagia bila dapat kulit mulus, halus mulus, sanggup makan apa saja, buat macam-macam rawatan. Lepas tu ramai juga saya baca komen, muka dia diubah sampai bentuk rupa begitu sekali. Saya kata inilah hakikat pemerenjaan, penjara yang sebenar. Manusia terpenjara di dunia sehingga mereka mengejar kan pujian-pujian manusia. Mereka sanggup buat apa saja. Bila mereka menunjukkan lekuk-lekuk di badan, mereka dipuji, mereka dipuja. Subhanallah, inilah penjara yang dibina sendiri. Subhanallah. Manakala wanita yang mula melepaskan pandangan dan pujian manusia, lalu mengejar pujian Allah, mereka akan mula menanggalkan pakaian dunia, memakai pakaian yang Allah cinta, pakaian untuk kehidupan abadi di akhirat kelak. Jadi, bila saya tengok, memang kita akan rasa, ya Allah, sedih. Tengok mentaliti dan komen-komen yang memuji, yang memuja. Maka dia makin suka menunjukkan dirinya, kan, buat perkara-perkara yang pelik. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Apa kita sebagai orang yang beriman? Doa, doa. Sebab itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya doa doa seorang saudara kepada saudaranya sembunyi. Nabi kata sembunyi. Saya tak tulis dekat komen tu, saya doakan kamu berubah. Saya tak tulis. Dan mungkin dia tak kenal saya pun, founder tu. Saya pun tak kenal dia. Tapi saya doakan sembunyi. Allah Maha mengetahui. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendoakan secara sembunyi kepada saudaranya, maka Nabi kata itu adalah doa yang makbul. Ada malaikat yang berada di kepala kita yang akan mengucapkan amin bagi kamu juga. Amin bagi kamu juga. Maksudnya, bila kita mendoakan sembunyi kepada saudara kita, lelaki ke perempuan, kepada orang bukan Islam sekalipun, kita doakan dia dapat hidayah, subhanallah, sebenarnya doa itu kembali kepada kita. Sebab itu saya suka bila kita keluar dan Allah petunjukkan kita banyak orang yang bermaksiat ataupun melakukan dosa, itulah peluang kita untuk berdoa. Subhanallah. Bila kita pergi shopping kompleks, contoh kita jumpa 40 orang, 50 orang wanita yang seperti mana disebut dalam hadis Nabi itu. Yang Nabi sebut golongan yang tak cium bau syurga. Kan? Golongan yang tak cium bau syurga iaitu berpakaian tepi telanjang. Bermaksud Allah sedang membuka peluang kepada kita mendoakan 50 orang wanita. Bukan sekadar bila kita nampak, ya Allah, teruknya, astagfirullah. Bukan. Tetapi itu peluang untuk kita. Bila kita melihat dengan kacamata akhirat, rupanya banyaknya peluang kita untuk mendoakan kebaikan orang lain sepanjang kita duduk kat shopping kompleks tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, belum tentu zuriat keturunan kita selepas kita mati tak pakai pakaian yang disebutkan pakaian yang tidak cium bau syurga. Belum tentu. Setelah kita mati, kita tahu macam mana anak kita didik anak dia pula. Tetapi saya yakin, insya-Allah, jika hari ini kita banyak mendoakan orang lain, anak orang lain, kita tengok ada anak muda sekolah menengah ke universiti ke pakai ketat macam Nabi sebut, berpakaian tapi telanjang ni, ramai lagi artis-artis kita walaupun pakai tudung tapi pakai ketat, tuan-puan sekalian, masih nampak lekuk-lekuk badan, banyak lagi. Dan insya-Allah sebab kita selalu doakan anak orang lain. Sebab kita selalu doakan anak orang lain. Ya Allah, berilah dia hidayah. Ya Allah, berikanlah dia petunjuk. Berikanlah aku petunjuk juga, Ya Allah. Kekalkanlah kami dalam petunjuk-Mu, Ya Allah. Jangan jadikan dia, Ya Allah, jadikanlah dia wanita syurga bersama denganku. Doa. Saya percaya akan ada ramai lagi orang yang akan mendoakan anak dan cucu kita. Esok, kalau ada cucu kita yang diuji oleh Allah, terpesona dengan dunia, mudah-mudahan saat itu ada ramai juga yang mendoakan anak cucu kita, bukan hina, bukan keji, bukan hanya tahu nak marah. Sebab apa yang kita buat hari ini akan kembali kepada kita balik. Allah akan balas kebaikan yang kita buat di dunia dan juga di akhirat. Saya percaya, saya yakin perkara itu. Sebab itu saya letakkan mindset kepada diri saya. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, kadang-kadang saya rasa memang ada orang yang benci saya, bahkan cakap depan, Ustazah, saya benci dekat Ustazah. Saya tak suka Ustazah. Sebab apa? Saya tanya kenapa. Bila Ustazah sebutkan tentang orang yang tutup aurat ni, hati dia bermasalah. Sebab seolahnya hati saya ni gini. Saya akui ada orang terus terang depan saya. Sebab saya direct, saya tak berlapik. Saya sebutkan secara terang, dia terasa.
Lepas tu, ustazah apa yang berlaku? Alhamdulillah Allah beri saya petunjuk dan hidayah, akhirnya saya pakai tudung. Bermula daripada saya rasa benci, menyampah, saya rasa geram sangat dengan ustazah. Sebab masa tu saya rasa macam ustazah telah judge. Ustazah, saya kata sebenarnya bukan saya judge. Itu memang disebut dalam hadis Nabi. Kalau baiklah hati akan baik luarnya juga. Kan? Tetapi bila hati bermasalah, dikata ustazah, alhamdulillah saya mula faham. Sebenarnya hati yang paling baik bila hati itu tunduk kepada Allah. Itu hati yang paling baik. Walaupun baik di luar, cakap lembut, hormat orang, suka tolong orang, itu baik dengan manusia. Tapi bila kita masih belum mentaati Allah, rupanya baru saya faham hati saya belum baik dengan Allah. Saya baik dengan manusia. Manusia puji saya baik, saya suka tolong orang, saya hormat ibu ayah, saya tak pernah sakit hati orang dengan lidah. Saya baru faham sebenarnya saya duk jaga hati manusia. Tapi saya tak jaga Allah. Saya tak hormat kepada Allah, saya menyakiti Allah. Dengan perbuatan saya tidak mentaati perintah Allah. Jadi paling utama barulah saya faham hakikat hati yang baik itu hablum minallah wa hablum minan nas. Dia jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah. Jadi saya nak mengajak sempena hari sambutan kebangsaan yang ke-64 ini. Merdekakan diri kita daripada mengejar pujian manusia, mengejar kedudukan di sisi manusia, mengejar pandangan manusia. Tetapi kita perlu meletakkan apa yang kita buat untuk dilihat Allah, untuk dipuji Allah. Saya percaya orang yang ada motivasi merdekakan diri kita daripada hamba dunia kepada hamba Allah, kita akan jadi orang yang terbaik. Percayalah. Kita jadi orang yang jauh lebih baik. Kalau sebelum ni kita jaga penampilan kita bila keluar rumah. Tapi orang yang dia jaga penampilan dia untuk Allah, dia akan jadi baik dan bagus terbaik di rumah dan di luar rumah. Masya Allah. Dia jaga smart sebab Nabi orang paling smart. Dia penampilan di luar rumah smart apa semua. Dalam rumah pun dia jaga. Sebab dia tahu Allah bukan ada di luar rumah saja. Allah ada setiap masa, every time, everywhere. Allah ada setiap masa. Masya Allah. Orang yang jaga disiplin, di pejabat dia disiplin. Okey, kerja kemas, meja kemas. Di rumah pun dia seorang yang disiplin. Sebab apa? Disiplin yang dia sedang buat bukan nak tunjukkan kepada manusia, bukan nak dapat anugerah pekerja cemerlang. Tapi dia nak dapat anugerah hamba Allah yang cemerlang. Masya Allah. Orang yang letakkan pandangan Allah paling utama, tuan-puan sekalian, dia akan jaga kesihatan dirinya. Dia akan jaga penampilan, dia jaga kebersihan kulit dia, bersih, macam-macam. Sebab itu ada orang dia salah faham. Saya tak setuju dengan yang penting Allah yang pandang. Dia pun pakai selekeh. Saya tak kisah ni orang tengok saya pakai ni. Yang penting saya tak kisah pandangan manusia. Yang penting pandangan Allah. Allahu jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah sukakan keindahan. Subhanallah. Allah suka kita buat sesuatu bersungguh-sungguh. Kita kemas rumah. Walaupun suami tanya, kenapa beria? Kadang-kadang anak tanya, Umi kenapa beria ni? Ada orang nak datang? Tak. Kita kemas rumah. Allah suka kita kemas rumah. Allah suka bersih. Sampai Nabi bersabda, An-nazafatu syatrul iman. Kebersihan itu separuh dan sebahagian daripada iman. Masya Allah. Kita masak beria-ria. Masak beria-ria. Oi, ada tetamu nak datang ke masak sedap? Taklah. Saya nak buat yang terbaik. Saya nak buat yang terbaik. Untuk siapa? Walaupun suami tak puji, it's okay. Anak tak puji, it's okay. Tapi sebagai seorang wanita, sebagai isteri, kita nak buat yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah. Sebab pahala Allah beri lebih jauh lebih baik daripada pujian suami. Tapi kalau suami puji, alhamdulillah, seronok. Tapi kalau suami tak puji, pujian Allah. Allah ya syakur, yang maha menghargai. Lebih banyak menghargai kita, tuan-puan sekalian, dengan apa yang kita buat. Faman ya'mal misqala zarratin wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dengan apa yang kita buat, walaupun sebesar biji zarah, suami pun tak tahu kebaikan kita. Anak pun tak tahu. Kita pun kadang tak pandang pun kebaikan kita itu satu kebaikan. Kita sendiri pun tak pandang kebaikan kita buat itu satu kebaikan. Sebab bagi kita adalah kecil sangat. Masuk rumah, susun selipar. Mungkin bagi kita biasa. Nampak ada sampah masuk dalam tong. Itu normal, biasa. Tetapi Allah sebut, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah yang perlu dilihat dengan mikroskop, zarah ni tak boleh tengok dengan mata kasar, akan diperlihat, akan dibalas
Sebab itu bila kita sebut kita membebaskan diri kita daripada penghambaan kepada manusia, kita merdekakan diri kita daripada menghambakan diri kepada manusia dan makhluk dan dunia, kita pergi kepada membebaskan diri kita dengan menunjukkan apa yang kita buat kepada Allah yang basir, yang maha melihat, Allah yang sami, yang maha mendengar, Allah yang syahid, yang maha menyaksikan, Allah yang hasib, yang maha menghitung. Hidup kita sebenarnya sangat bahagia walaupun dalam derita. Hidup kita tenang walaupun dalam ketakutan. Sebab kita selalu merasakan Allah bersama kita, Allah melihat kita, dan kita buat sesuatu, kita tak akan kecewa walaupun tidak dihargai, walaupun dibalas dengan keburukan. Sebab kita rasa puas. Puas apa? Kita dah buat kerana nak cari redha Allah, nak dapat pahala Allah. Dan kita yakin Allah memang sangat adil. Manusia selalu tak adil. Suami kita nak buat macam mana nak balas kebaikan kita, lahirkan anak-anak dia. Kita nak lahirkan anak-anak sampai macam nak mati. Suami kita bagi hadiah ke, urut ke, peluk-peluk ke, belai-belai ke, buatlah macam mana. Selamanya suami kita tak boleh nak balas. Hanya Allah saja yang boleh balas pengorbanan yang kita buat. Ustazah, boleh ke macam tu buat apa-apa harap Allah balas? Memang boleh. Memang itu yang Allah nak. Allah nak apabila kita buat sesuatu, kita harap Allah balas. Kita mengharapkan Allah saja. Masya Allah. Ramai mana wanita, hari pertama suami tu memang insaf betul-betul tengok isteri dia bersalin. Ya Allah, yang terima kasih, cium-cium. Hari kedua, dah balik semula perangai dia. Kan? Balik semula dah yang kurang-kurang prihatin dan sebagainya. Subhanallah, tapi kita tahu yang maha prihatin, yang maha santun, yang maha bertolak ansur, yang maha kasih pada kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Tapi bukan saya menafikan keperluan kita pada manusia, jangan salah faham. Kita perlukan anak yang hormat dan sayang kita, kita perlukan pasangan kita yang hormat dan sayang kita. Tapi percayalah, orang yang buat sesuatu kerana Allah, dia memang akan dapat semua bahagian daripada manusia. Dia akan dapat. Orang yang memuliakan Allah akan dimuliakan Allah. Orang yang menjaga hak Allah, dia akan dijaga hak. Orang yang ini hadis Nabi SAW. Ihfazillah yahfazka, kamu jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Wa iza sta'anta fasta'in billah, wa iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta sesuatu, minta dengan Allah. Apabila kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Masya Allah, Allah sebut. Itu hadis Nabi yang sahih, Nabi sebut. Ihfazillah yahfazka, kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Apa maksud kita jaga Allah? Taati perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Subhanallah, Allah akan jaga kita. Apa yang kita perlu, kasih sayang suami, perhargaan, kemudian rezeki, Allah akan bagi. Masya Allah, Allahu Akbar.